Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima segala takdirmu, jadikan kami sabar menerima segala ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis, yang bahagia Datuk Masri bin Haji Razali, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seremban, yang saya raikan juga ahli-ahli Majlis Bandaraya Seremban, yang diraikan Tuan Mas Midiawan bin Yahya, Setiausaha Majlis Bandaraya Seremban, Tuan Haji Osnan bin Selamat, Pengerusi Masjid Taman Bandar Senawang, yang dihormati juga Encik Nazri bin Maknoh, Setiausaha Masjid Taman Bandar Senawang. Seterusnya tidak lupakan saudara Ibrahim bin Ismail, Pengarah Bank Islam Kawasan Negeri Sembilan dan Melaka, yang berusaha ketua-ketua jabatan Majlis Bandaraya Seremban, yang diraikan juga Encik Zamri bin Abdul Wahab, Wakil kepada Yang di-Ketua Badan Kebajikan Islam MBS, tuan-tuan imam, para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Taman Bandar Senawang, para pegawai Majlis Bandaraya Seremban, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini, dan seterusnya dapat kita kembali bertatap muka setelah kali terakhir kita bertemu di masjid ini kira-kira 1597 hari yang lalu, iaitu hari Ahad 14 April tahun 2019. Maknanya sudah 4 tahun, 4 bulan, 14 hari. Dan saya percaya tuan-tuan tak ingatlah apa yang saya ceramahkan ketika itu. Tajuknya Isra' dan Mi'raj, Ibrah dan Tanggungjawab Muslim. Pada malam ini, insya-Allah, bersempena program yang dianjurkan bersama oleh pihak masjid, Majlis Bandaraya dan juga Bank Islam Malaysia Berhad ini, saya diminta menyampaikan satu tajuk, apa makna redha dalam kehidupan. Hadirin hadirat sekalian, pertama tahniahlah kepada pihak masjid. Untuk pengetahuan, pihak masjid terkenallah masjid kita ini sebagai antara masjid yang berminat dengan perkara-perkara yang melibatkan falak ataupun cerapan. Antara tak banyak masjid yang berminat. Sebab itu saya pernah menyebutkan perkara ini pada rakan-rakan di Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Saya mencadangkan masjid kita ini dijadikan pusat astrofik ataupun kosmofik. Maknanya, biasa orang nak buat cerapan ni di tempat balai cerap lah. Macam kita di Teluk Kemang. Jarang ada masjid yang nak buat inisiatif untuk beli teropong itu dan buat cerapan sendiri. Bukan nak tengok anak bulan sebab yang isytihar tu menjadi raja-raja je. Tapi aktiviti-aktiviti yang berlaku di angkasa itu boleh dilaksanakan dari masa ke semasa. Mungkin tuan-tuan kata kami tak ada duit. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan geran daripada Agensi Angkasa Malaysia. Agensi Angkasa Malaysia, dia boleh berikan geran bantuan. Ada orang perseorangan yang mohon dapat teleskop yang 250,000 dapat. Dia panggil projek inovasi sosial MOSTI dia panggil. Jadi masjid boleh minta. Tapi yang 250,000 tu tak payahlah beli, tu level Jabatan Mufti punya dengan jupum je tu. Tuan-tuan beli yang murah-murah sudahlah, 600 lebih, 700 lebih. Itu Datuk Bandar je boleh sponsor, tak payah MOSTI. Dia untuk masjid kalau nak beginner punya teleskop, pakai yang Celestron Travel Scope DX70 tu lebih kurang dalam 500 lebih ya. Dan tuan-tuan kalau beli itu boleh tengok kawah bulan.
Kawah bulan dah banyak tengok dah. Sejak minggu lepas ni kan yang berkibur-kibur tu, ini kita tengok kawah dia pula. Ataupun kita beli yang Skywatcher DOP 100 Heritage Retractable tu, itu dalam 600 lebih. Itu boleh tengok kawah bulan, boleh tengok planet Mushtari dan Zuhal. Dan boleh nampak gugusan bintang dalam galaksi Bima Sakti. 600 lebih. Ataupun beli yang Celestron Star Sense Explorer, itu lebih kurang dalam 800 lebih. Yang itu boleh tambah lagi planet Zuhal, Marikh, Mushtari dengan Zuhrah sekali boleh tengok. Kawah bulan tu memang boleh tengok lah. Skywatcher, banyak lah kita boleh beli. Harganya tak mahal, antara 500, paling mahal pun pergi dalam 2,000 lebih tu saja. Yang 2,000 lebih pun Celestron Star Sense tu, yang itu boleh dia sesuai digunakan dengan smartphone. Biasanya untuk orang-orang yang minat kepada aktiviti dia panggil astrofotografi. Dia fotografer tapi dah boring ambil gambar pengantin, dia ambil gambar langit pula. Lagi mencabar kan, boring nak ambil gambar pengantin ni. Anak menengok anak bulan, itu besar sikitlah belanja dia. Sebab kalau menengok anak bulan ni minimum kena ada alat tu mahal lah. Kalau Sharp Star yang ASCA 400 nama dia, Astronomical Telescope itu, tu harga dalam 5,000 lebih lah, 5,000 lebih. Kalau tuan-tuan nanti, ni nak cerita sebelum kita ceramah. Kalau tuan-tuan masjid dah ada teleskop nanti, boleh Masjid Karya Taman Bandar Senawang ini, dia teropong kawah bulan. Boleh teropong. Katakanlah tuan-tuan hari-hari kerja meneropong je kawah tu. Tiba-tiba nampak ada lunar craters yang baru ataupun kawah yang baru, tuan-tuan berhak meletak nama masjid untuk kawah itu. Itu keistimewaan. Tapi kita kena bagi report lah. Report dia punya garis lintang, garis bujur, diameter dia apa. Report kepada International Astronomical Union. Kita report sebab setakat ini kawah ada 9,000 yang dah ada nama. Tapi yang nama ahli falak Islam Muslim 24 kawah ya. Orang Islam tak minat lah. Dia minat bulan lain yang berkibur ke apa tak tahulah. Yang kawah tu dia tak minat. Kawah yang nama Islam banyak. Abul Fida, Abul Wafa, Al-Bakri, Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Al-Marakushi, Ibn Battuta, Ibn Firnas, Ibn Yunus, Ibn Rushd, Omar Khayyam. Mana ada kawah nama Omar Khayyam. Kenapa? Sebab dia yang jumpa. Jadi dia boleh tulis. Jadi lepas ni, bolehlah kawah Masjid Karya Taman Bandar Senawang. Biar yang astronot India tu pun pelik. Ni mana mari ni kawah baru punya. Ni baru punya kawah. Ini baru punya kawah. Jadi tanya kalau tuan-tuan berminat lah. Kalau tak minat, tak boleh nak buat apa. Tapi ilmu astronomi ataupun falak ini begitu indah. Dia ilmu yang indah. Macam malam ni kita, bulan kita waxing gibbous. Waxing gibbous maknanya hampir nak purnama. Waxing gibbous ni lah hampir purnama lah. Dia punya cahayanya 90.1% kalau di luar sekarang ini. Dan kalau orang tua-tua dulu, bulan kalau fasa 90% ni, bulan romantik dia panggil. Jarang suami isteri bergaduh masa fenomena bulan ini. Kalau bergaduh, something wrong lah tu. Asyik main telefon memanglah bergaduh. Dia fasa ni fasa romantik. Sebelum mengambang. Mengambang nanti 31 bulan, dia angin lain macam sikit. Jadi elok kalau dapat diteruskan budaya meneropong ke langit ini. Dan semalam pun kita ada fenomena di langit yang berlaku tapi tak dapat nak diwawarkan secara meluas kepada masyarakat. Iaitu semalam berlaku peristiwa planet Zuhal ataupun Saturn. Dia berada di kedudukan istiqbal, kedudukan opposition. Dia berlaku semalam hari Ahad pukul 4.20 petang. Planet Zuhal berada pada kedudukan istiqbal iaitu kedudukan tepat di belakang bumi bertentangan dengan kedudukan matahari. Jadi bahasa mudahnya, posisi lintasan planet yang paling hampir dengan bumi ketika itu adalah planet Zuhal. Mungkin tuan-tuan keliru, Zuhal ni planet yang mana? Planet yang ada gelang tu Zuhal nama itu. Yang macam bumi tapi ada gelang keliling dia. Orang putih panggil Saturn. Kemudian lepas pukul 4.20, pukul 8.06 malam semalam, planet Zuhal kelihatan muncul pula 10 darjah ke arah ufuk timur. Dan dia berada di langit sampai pukul 6.32 pagi tadi. Dan dia punya kemuncak cahaya paling bersinar sekali pukul 1.19 pagi malam tadi, 28 Ogos, tengah malam tadi. Planet Zuhal berada pada kedudukan paling tinggi sekali, iaitu 75 darjah ke arah selatan. Bagi tuan-tuan yang tak tidur malam tadi, kalau nampak cahaya semalam sebelah langit, kita nampak cahaya yang tak berkelip-kelip.
Itu planet Zuhal nama dia. Dia tak berkelip langsung. Itu planet, kedudukan paling hampir dengan kita. Ada orang tanya, boleh ke kita menengok Zuhal ni tak pakai teleskop? Boleh menyaksikan rupa Zuhal, tapi bukan secara terperinci. Sebab kalau nak tengok terperinci, kena pakai alat bantuan optik macam teleskop. Kalau tak ada alat bantuan optik, kita hanya nampak cahaya yang terang dan tidak berkelip-kelip. Dan kalau tuan-tuan untuk yang baru nak berjinak-jinak dengan dunia ilmu langit ni, boleh download dalam phone beberapa apps yang sangat berguna lah. Antaranya kita boleh downloadkan Star Map, Sky Map, Stellarium, Sky Safari. Tuan-tuan download, bila halakan ke langit, onkan saja, dia akan beritahu mana buruj, ini bintang. Sebab kadang kita nampak cahaya tapi kita tak tahu itu apa. Jadi dalam peta apps itu dia akan tunjukkan dekat mana. Ada juga yang tanya, Ustaz, kenapa baru cakap malam ni? Semalam tak bagi tahu. Lepas ni dah tak merasa lagi ke? InsyaAllah, jangan risau. Selepas daripada berada pada kedudukan istiqbal, kita masih boleh menyaksikan planet Zuhal. Cuma waktunya nanti, waktu terbitnya di ufuk timur itu, dia akan semakin awal, semakin awal, semakin awal. Sekarang ni dia lepas isyak dia dah ada. Tapi lepas ni dia akan makin awal, makin awal, makin awal. Dan sepanjang pertengahan sampai akhir Ogos tahun ini, waktu terbaik untuk menyaksikan Zuhal sekitar waktu selepas isyak. Sebab kedudukannya berada di kedudukan paling tinggi di ufuk sebelah timur. Tuan-tuan kalau tak tahu mana timur barat, berhentilah jadi orang. Timur barat pun tak tahu. Tua bangka pun tak tahu mana utara timur. Macam mana kalau Dajjal datang esok? Nak cari kiblat mana timur barat pun tak tahu. Buka je lah handphone, talakan ke mana, kita tahulah mana utara timur. Dan 31 Ogos nanti satu fenomena menarik akan berlaku. Bulan Ogos ni kita menyaksikan 2 kali bulan purnama. Dan ini rare lah. Bulan biasa sekali bulan purnama. Bulan purnama akan bersinar 2 kali. Pertama bulan purnama dah muncul 2 Ogos hari tu, pukul 2.31 pagi. Tapi tu dipanggil bulan Sturgeon. Yang 31 hari bulan nanti start pukul 9.35 pagi dah ada bulan. Tapi sebab tak nampak kerana siang cahaya kan. Bulan dah ada. Dan bulan yang akan ada pada 31 Ogos ini, dia panggil Blue Moon. Blue Moon ni special tuan-tuan. Blue Moon ni jarang sekali. Tuan-tuan biasa tak dengar orang putih punya istilah once in a blue moon? Apa maknanya? Macam katalah, engkau pernah pergi ke London? Wah, aku tak pernah pergi London, tapi it's sekali lah, once in blue moon. Mana once in a blue moon ni nak menunjukkan istilah jarang sangat. Kadang-kadang. Jarang-jarang. Jadi 31 Ogos ni bulan yang nak keluar itu adalah bulan blue moon. Memang payah nak keluar. Dan blue moon yang nak keluar pada 31 hari bulan ni bukan bulan biru yang biasa, tapi super moon lagi. Super moon maknanya bulan paling besar sekali pada 31 hari bulan. Jadi sekali lagi kalau tuan-tuan ada teropong itu, syok duduk masjid, ngopong hari-hari menengok benda ada. Ini mukadimah sajalah nak bagi semangat pada tuan-tuan ni. Masjid ni masjid, jarang masjid saya pergi yang minat dengan ilmu-ilmu falak. Dia buat tak tahu ya kita cerita. Masjid ni nampak berminat. Walaupun dia sekadar share yang Balai Cerak punya post, tapi okey lah. Masjid tak pernah post pun, tak pernah share pun post falak-falak ini. Tuan-tuan sekalian, balik pada ceramah kita lah. Berkenaan tentang bagaimanakah kita makna redha dalam kehidupan ini. Apa makna redha? Dalam kamus Al-Munawwir, redha ni berasal dari kalimat radhiya yarda ridwanan. Maknanya senang hati, sukarela, setuju, puas. Dalam Quran, perkataan redha cukup banyak digunakan dalam pelbagai bentuk. Kurang lebih ada 73 perkataan berkenaan redha. Dan perkataan redha yang paling banyak digunakan adalah dalam bentuk raddu. Apa makna raddu? Redhalah kamu, perintah. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 119 cerita pasal redhalah kamu. Surah At-Taubah ayat 58, 59, 87, 93 dengan ayat 100 pun pasal redhalah kamu. Surah Yunus ayat 7, surah Al-Mujadalah ayat 22, surah Al-Bayyinah ayat 8, banyak lagi.
Semua menyuruh kita supaya redha. Dan redha ini dia adalah salah satu ajaran dalam tasawuf. Orang mengaji tasawuf, dia kena redha. Dia kena belajar makam redha. Dia tasawuf ni dia ada beberapa makam dia. Dia ada beberapa tangga yang kita kena lalui, station. Salah satu station yang kita kena lalu adalah redha. Dia ada makam zuhud, makam fakir, makam sabar, macam-macam lah. Salah satunya adalah redha. Sebab bila kita nak membersihkan diri, nak menjadi manusia sebenar, kita kena masukkan redha dalam diri kita. Dia kalau dalam ilmu tasawuf, label nafsu manusia ni ada 7. Yang paling teruk sekali nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni nafsu yang selalu terdedah kepada godaan nafsu dan syaitan. Orang kalau nafsu amarahnya tinggi, kalau nak tahu tandanya senang saja. Kalau kita sudah merasakan benda baik dan jahat adalah sama, itu nafsu amarah. Rasa sama saja. Kita tak menyesal bila buat jahat, dan kita rasa lega kalau dapat buat jahat. Itu dah nafsu amarah. Tak apa, kita boleh polishkan balik, jadikan elok. Polish, dia akan naik sikit bagus. Nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni orang yang dia dah baik, tetapi dia tak mampu nak lawan kehendak nafsu dia. Dan bila dia buat kejahatan, dia menyesal. Dia menyesal, dia sedih. Taubat tak nak buat lagi. Tapi buat lagi. Itu lawamah. Umpamanya masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara. Selepas dia buat maksiat, dia menyesal. Konon tak nak buat lagi. Tapi ada hari buat lagi. Itu dia panggil lawamah. Kalau amarah, dia rasa tak bersalah. Bagi dia okey, tak ada masalah. Itu amarah. Lawamah, penyesalan tu ada, tapi buat lagi. Kita polish, naik jadi nafsu mulhamah. Mulhamah ni, orang yang jiwanya sudah diberi ilham, sudah diberi pimpinan, diberi petunjuk hidayat, tetapi dia masih berada di dalam atas border. Orang atas border ni belum selamat lagi. Sebab ada masa dia hanya diberikan gerak hati nak jadi baik. Dia ada turning point tu ada, tapi dia belum masuk signal lagi. Dia tak nak lagi masuk ke jalan yang benar itu. Dia sudah terdetik. Aku rasa aku nak berubah lah. Tapi relax dulu lah. Dia jadi macam tu. Umpama tuan-tuan nak berhenti isap rokok, nafsu mulhamah. Aku rasa aku nak berhenti. Dah ada dah bisikan tu. Tengok kawan-kawan seorang-seorang bocor paru-paru. Aku kena berhenti ni. Meninggal pula. Aku. Sambil fikir tu sambil pegang rokok lagi. Aku rasa aku kena berhenti ni. Maknanya dia dah ada satu bisikan supaya berubah lah. Begitu. Tapi belum menyeberang lagi. Ada bisikan tu pun okey. Ada orang memang tak nak berhenti langsung. Dia kata tak apalah aku mati macam ni pun okey. Mana dia okey je. Polish naik mutmainnah. Nafsu mutmainnah ni nafsu yang tenang. Mutmainnah ni maknanya tenang. Tidak digugat oleh kesenangan atau kesusahan. Orang nafsu mutmainnah, dia tak digugat oleh sihat atau sakit. Tak digugat dengan hinaan atau pujian orang. Semuanya sama saja. Orang puji pun dia okey. Orang kutuk dia pun dia okey. Dia okey, macam tak ada perasaan. Dia sakit pun dia okey, dia sihat pun dia okey. Semuanya samalah. Pujian tidak berbunga, dikeji tak terasa sakit. Itu orang nafsu mutmainnah. Orang yang tenang-tenang saja. Dia tak ada dendam, tak ada marah, dia biasa saja. Itu dah tinggi tu tahap tu. Tapi belum kemuncak lagi. Tinggi lagi nafsu radiyah. Ini tajuk redha. Nafsu radiyah ni orang yang dah sampai tahap redha dengan apa saja yang Allah tentukan. Allah bagi dia takdir elok pun dia okey, bagi yang tak elok pun dia okey. Orang nafsu radiyah dia terhibur dengan ujian. Dia dapat ujian katalah sakit, dia happy sebab Tuhan ingat lagi ke aku. Buatnya tak sakit-sakit kan macam Firaun. Tak sakit, payah. Bila sakit, maknanya Tuhan masih lagi ingat pada aku. Dia rasa ujian hadiah daripada Tuhan. Ini jenis orang kalau pergi bertumbuk, orang lempang dia punya muka belah pipi kanan, dia suruh pula pipi kiri. Lempanglah satu lagi. Saya okey, dia kata. Dia redha je.
Tapi ada lagi tinggi dia panggil nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah ni dia dah sampai tahap Allah redha pula pada dia. Itu susah sikitlah. Allah redha. Kalau Allah sudah redha kepada kita, segala percakapan kita jadi masin. Sebab yang bercakap tu bukan kita lagi dah. Baik tu orang kalau dah makam mardiyah, dia kurang bercakap. Kalau dia sumpah, jadi betul. Itu dia tak nak, mulut dia masin. Ni level-level tok-tok wali lah. Kalau dia kata cilaka, cilakalah. Itu dia diam je, dia tak nak. Tapi yang paling kemuncak kesempurnaan nafsu kamilah. Kamilah ni manusia biasa tak sampai ke makam ini. Hanya darjat untuk para rasul dan juga nabi-nabi. Manusia biasa kita ni boleh paling hebat pun sampai peringkat ke-6 saja, iaitu mardiyah. Itu pun dah tahap wali besar sangatlah. Dapat tahap radiyah pun dah hebat. Baik itu redha adalah disiplin dalam pengajian tasawuf. Para ulama memberikan definisi yang berbeza tentang makna redha. Kata Zunun Al-Misri rahimahullah, redha ini adalah engkau gembira terhadap apa saja takdir Tuhan. Allah tentukan apa saja engkau okey. Kau keluar masjid, selipar engkau hilang, kau gembira je. Kau keluar masjid, kau punya kereta bercala, bergeser dengan kereta orang, kau gembira je. Susah nak dapat makam itu. Kata Ahmad bin Ujaibah dalam kitab Mi'rajut Tasawuf ila Haqa'iqit Tawassuf, redha ini adalah kau terima sebarang ketentuan Tuhan dengan wajah yang tersenyum. Oh, lagilah susah nak dapat makam ini. Senyum manjang. Dapat berita suami menikah seorang lagi, senyum. Luar biasa betul. Ini contoh. Begitu juga kata Al-Muhasibi, redha ini adalah ketenangan terhadap apa juga takdir yang berlaku. Tenang, maknanya ulama kita boleh simpulkan pendapat mereka, orang redha ni orang gembira, orang yang senyum, orang yang tenang di bawah apa saja takdir dan ketentuan Tuhan. Kalau tuan-tuan ada dah sampai tahap itu, tuan-tuan dah sampai makam redha. Orang biasa nak dapat makam redha kena zikir banyak. Nak kikih karat ni, baru boleh jadi redha. Tapi kalau tuan-tuan dah ada, itu custom made tu, special tu. Terus dapat tu, redha. Sebab kita biasanya kalau dapat redha ini, payah. Sebab redha ni, kita syukur apa yang ada. Dia kalau pesapah orang redha mudah saja. Kalau anda tak dapat apa yang anda suka, suka je lah apa anda dapat. Macam contoh, saya kalau ikutkan menganjur malam ni dia beri air mineral. Contoh, air kaktus, botol kecil je. Saya kalau ikut kehendak hati, sebenarnya saya nak teh tarik. Sebenarnya, minta maaf ya, contoh. Saya kalau boleh nak teh tarik. Teh tarik kau punya. Tapi sebab kita kena ada tasawuf sikit lah. Kalau anda tak dapat apa yang anda suka, sukailah apa yang anda dapat. Tak ada teh tarik, ada kaktus. Kaktus pun kaktus lah. Bismillah. Gu. Halal. Syukur nikmat. Itu orang tasawuf. Itu orang redha. Menerima apa saja dengan kegembiraan. Kalau kau nak layan kau punya kehendak, oh saya jenis kalau lagi tak dapat, lagi mencuba. Tak adalah redhanya. Dia kalau boleh, dia nak juga dapat teh tarik dia tu. Letih lah. Redha sajalah apa yang ada. Ada air pun nasib baik. Kalau tak ada langsung. Ada satu cerita yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah daripada susunan Imam Ibn Katsir. Dan ada juga dalam kitab Sirah Tabi'in. Terjemahan daripada kitab Suwar min Hayati Tabi'in. Karya Dr. Abdul Rahman bin Rifa'at Bashar. Ada satu cerita berkaitan sahabat Nabi namanya Urwah. Urwah ini dia asal daripada keluarga yang istimewa. Ayahnya adalah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Bondanya pula adalah Asma binti Abu Bakar. Orang-orang hebat, mak bapak dia orang hebat.
Ada satu riwayat, anak kepada Urwah ni namanya Hisham. Hisham ni bercerita, kharaja Urwata ilal Walid bin Abdul Malik. Urwah ini dia cerita, ayah aku dulu pernah pergi ke Syria, Damsyik. Jadi bapa aku Urwah bin Zubair pergilah dengan Hisham pergi ke Damsyik untuk kunjungan hormat kepada Khalifah Walid ibnu Abdul Malik, yang merupakan Khalifah Bani Umayyah yang ke-6, memerintah sekitar tahun 705 Masihi. Fa kharajat bi rijlihi akilatun. Dalam perjalanan itu, kata anak dia, bapa aku ditimpa satu penyakit macam gangren ke apa, menyebabkan kaki dia jadi bengkak. Tiba-tiba saja. Dan apabila benda tu berlaku, dia jadi bisa kaki dia. Tak boleh nak berjalan. Bisa tu merayap pula ke bahagian-bahagian yang lain. Akhirnya badan dia semua jadi tak kuat nak berjalan. Jadi perjalanan daripada Madinah ke Damsyik makan masa 7 hari. Jadi sepanjang 7 hari itulah Urwah bin Zubair menanggung kesakitan yang tiap-tiap hari bisanya makin kuat. Makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Sampai di Damsyik, jumpa dengan Khalifah dalam keadaan sakit. Khalifah pun arahkan supaya tabib merawat. Tabib diraja yang terbaik. Amirul Mukminin pun perintahkan tabib periksa kaki Urwah yang telah bengkak. Tabib ni doktor pakar yang terbaik sekali. Apa jawab tabib ini? Jawapan ini saya akan berikan kemudian, kerana kita nak beri laluan dulu kepada azan Isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung ceramah kita berkenaan makna redha dalam kehidupan. Kami mohon izin daripada jemaah untuk kita anjakkan sedikit pelaksanaan isyak berjemaah untuk memberi peluang saya menghabiskan tajuk pada malam. InsyaAllah tak makan masa yang panjang. Tadi kita bercerita tentang kisah keredaan Urwah bin Zubair, yang mana dia ini diuji dengan penyakit, kakinya tiba-tiba membengkak. Yang mana kejadian berlaku ketika dia pergi ke Damsyik untuk ziarah Khalifah Walid bin Abdul Malik dengan salah seorang anak dia. Dia ada 7 anak, dia bawa seorang anak dia, teman dia. Yang bercerita ni anak yang lain, Hisham namanya. Jadi sampai ke sana, ringkas ceritanya, Khalifah tengok kaki dia dah bengkak teruk, panggil doktor pakar. Kata doktor pakar, kaki tuan ni tak boleh dah selamat dah ni. Nak kena potong tuan. Kalau tak dipotong, bisa dia boleh menyerap pula dan menyerang anggota yang lain. Dan tuan boleh mati. Maka Urwah pun, dia kata tak apalah, kalau doktor dah cakap begitu, saya okey, saya tak ada masalah. Tapi tiba doktor ni kata, tuan, untuk kita buat operation ni, kita akan bagi kepada tuan ini satu ubat. Ubat ni kalau tuan makan, tuan akan jadi lena. Macam kita bius lah agaknya. Jadi bila kita buat operation tu, tuan tidak sedar. Apa jawab Urwah? Seumur hidup aku, tak pernah satu saat pun aku lupa Tuhan. Kau jangan biarkan aku lupa Tuhan. Kalau kau dah bius, dah mamai kan, tak ingat di mana. Tuhan di mana, apa di mana. Doktor kata, takkan saya nak potong hidup-hidup. Inilah. Time saya semayang, awak potong. Kan beza ya, orang yang makam tinggi ni. Tuan-tuan janganlah pula nak operate batu karang. Tak apalah doktor, saya tak nak lalai. InsyaAllah akan meninggal pula kan. Tak apa, saya semayang lah tuan doktor. Ringkas cerita dia semayang, faqata'aha. Doktor pun buanglah kaki dia. Kemudian dah habis tu, dia pun dah tak ada lah kaki sebelah. Selepas selesai, Urwah pun pegang kaki kanan ni yang telah pun dipotong itu. Kemudian, dia minta kaki dia yang dah dipotong. Dia bolak-balikkan kaki itu, dia kata, Ya Allah, Engkau tahu bahawa selama ini, aku tak pernah langkahkan kakiku ini ke tempat maksiat. Aku jaga amanah ni, Ya Allah. Ampunkanlah dosa aku, kerana aku tak dapat jaga amanah ni sampai habis nyawa aku. Tapi amanah aku tak pernah bawa tempat tak elok, Ya Allah. Dia bercakap dengan kaki dia. Masa dia sedang dalam rawatan itu, tiba-tiba datang orang beritahu, saqata bnu lahu an zahri baitin. Anak lelaki dia yang meneman dia daripada Madinah itu ditimpa kemalangan di Damsyik. Kemalangan yang melibatkan kuda, yang menyebabkan anaknya meninggal dunia. Bayangkanlah tuan-tuan, satu trip dia pergi, 2 ujian besar dia dapat. Pertama, kaki kena potong. Yang kedua, anaknya meninggal. Bayangkanlah. Bila orang sampaikan berita pada dia, orang ingatkan orang dia nak pengsan ke apa, tidak. Dia boleh dengan tenang membaca rangkapan syair pula. Wa'lamu anni lam tusibni musibatun minal dahri ila qad asabat fatan qabli. Kata dia, ketahuilah, tidaklah aku ditimpa musibah pada masa ini, melainkan musibah sama macam ini pernah menimpa orang-orang lain sebelum daripada aku. Aku bukanlah orang yang pertama. Ini boleh rujuk kitab Hilyatul Awliya. Panjang syair dia. Dia bergurindam ni. Kemudian dia mengangkat tangan berdoa, Allahumma kana li banu sab'atan fa akhazta minhum wahidan wa abqaita sittatan. Ya Allah, aku ada 7 orang anak. Engkau telah ambil 1, tapi engkau masih tinggal untuk aku 6. Terima kasih wahai Tuhan. Mana bukanlah 7, ambil 6, tinggal 1. Ambil 1 tinggal 6. Wa kanat li atrafun arba'atun fa akhsta minna tarfan wa abqaita li salasan.
Aku juga memiliki tulang 4 kerat, 2 kaki, 2 tangan. Engkau ambil 1 tapi masih berbaki lagi 3. Terima kasih banyak. Dia kalau yang lebih teruk ada 4, ambil 3, tinggal 1, tu lagi bala lagi. Okeylah kata dia ambil 1, tinggal 3. Wala in talaita laqad afaita wala in akhasta laqad abqaita. Kalau engkau menguji aku wahai Tuhan, maka sungguhnya engkau pasti akan menjamin keselamatan aku. Kalau engkau mengambil sesuatu daripada aku wahai Tuhan, aku yakin engkau akan ganti lebih banyak lagi selepas daripada ini. Tuan-tuan, kita orang yang tak sampai makam redha tak dapat tahap itu. Tak dapat tahap itu. Kalau kita dah buat sidang akhbar lah. Sidang akhbar buat live lagi, mengambil simpati daripada netizen macam-macam. Dia tak ada. Bagi dia, apa nak jadi, jadilah. Apa Tuhan nak buat, buatlah. Redha susah. Ada satu cerita dia kisahkan. Ketika itu orang naik kapal. Naik kapal, dalam kapal ada Rabi'atul Adawiyah. Sedang belayar, tiba ribut datang. Tanda ribut ni akan menyebabkan gelombang yang kuat. Penumpang kapal begitu takut sekali. Mereka pun pergi berjumpa dengan Rabi'ah. Ustazah, awak doa mustajab. Tolonglah doa bagi ribut ni lalu. Supaya pelayaran kita tenang. Rabi'ah diam je. Rabi'ah angguk. Dia diam je. Tiba-tiba ribut tenang. Orang pun minta dengan dia. Ustazah baca apa? Share lah sikit doa-doanya. Dia kata saya tak baca apa-apa pun. Tak pernah sabar. Takkanlah tak ada tiup-tiup sikit. Tak ada ribut langsung ni. Tak ada. Habis macam mana boleh lari? Saya hanya redha saja. Redha apa Ustazah? Bumi ni Allah punya. Dia punya sukalah nak buat apa. Kita redha je lah. Macam tuan rumah nak buat apa, dia punya sukalah. Nak letak kursi sini, sofa sini, meja makan sini. Dia nak cat kuning ke. Yang kita kritik tu apa hal? Kuning dinding. Rumah dia ikut dia lah. Bukan rumah kau. Macam orang masuk masjid. Dia buat masjid macam rumah dia. Dia suruh JK alihkan satu pasu ni sini. Ni bukan rumah kau. Ni rumah Allah yang diamanahkan kepada satu tuan kuasa. Kami menguruskannya. Jadi ini bumi Tuhan punya. Dia nak ribut ke, dia nak banjir ke, lantaklah dia nak buat apa. Tapi kata Rabi' Alawiyah, kalau kita redha kepada Allah, Allah tahan kehendak dia. Jadi kalau tuan-tuan nak pakai ilmu ni boleh sebenarnya. Katalah nak keluar rumah, hujan lebat. Jangan keluar pun daripada mulut sebarang ayat yang menunjukkan marah atau tak puas hati. Aduh, time aku nak naik motor tu lah hujan. Jangan. Ini tak ada redha punya makam ni. Mana boleh cakap macam tu? Ini bumi dia punya sukalah. Aduh, time aku nak pergi main golf, time tu lah hujan lah. Orang main golf dengan naik motor, berbulu ke kalau hari hujan. Terganggu kerja dia. Yang kan naik motor menduk bawah jambatan lah jawab. Betul yang dia orang terbakar je kalau hujan. Jangan. Rupanya, bila kita redha, hujan-hujan lah, ikutlah, lantak lah. Hujan, lebat lagi. Tuhan Maha Pengasih Penyayang. Oh, hamba aku redha dengan aku redha dengan dia, aku tahan kehendak aku. Ini redha. Susah tuan-tuan redha ni. Cuma jangan kita salah faham dengan konsep redha itu. Dalam buku Hakikat Tasawuf ada beberapa pandangan yang keliru tentang redha. Ada orang bagi dia redha ini, kita dah tak perlu berdoa, kita dah tak perlu berikhtiar. Serah buta saja hidup pada Tuhan. Tak boleh begitu. Anak sakit, tuan-tuan jangan redha. Redha lah anak aku sakit. Allah sabar ya Allah sabar. Anak sakit, bawalah pergi berubat. Isteri beletih, abang ni tak kena biar anak macam ni. Kita kena redha. Kan baru dengar ceramah redha. Jadi kita kena redha. Tak betul. Bukan begitu caranya. Kalau sakit, kena berubat. Kemudian, ada setengah orang begitu juga. Dah makan ubat dah sekarang ni. Dengar tajuk ceramah malam ni, kita kena redha. Tak nak dah makan ubat dulu lah. Saya tak nak dah makan ubat kencing manis, darah tinggi. Saya nak jadi orang yang redha saja. Tak boleh. Yang mana tengah makan ubat, makanlah. Mana yang tengah buat fisio lah. Jangan kerana mendengar ceramah malam ni, kita redha je lah jadi Urwah bin Zubair. Bukan level kita.
kita makan ikhtiar. Dan apatah lagi, kalau kita makan ubat daripada doktor, ni sekarang masalah kita zaman sekarang ni banyak sangat membaca Facebook dan macam-macam. Sampaikan kerjaya doktor pun kita tak hormat lagi sekarang. Orang sekarang kan semua benda nak petikai. Orang sekarang ni dia tak respect title. Title ni dia tak peduli. Orang tu town planner ke, doktor ke, ustaz ke, mufti ke, yang berhormat, dia tak peduli title. Dia respect orang yang berani, yang ada courage. Jadi bila pakar bercakap, dia tak nak dengar. Bila doktor beritahu, oh, ini you kena makan ubat ni. You dia boleh petikai. Jangan begitu. Doktor jangan petikai. Sebab dalam tradisi ulama Islam, ulama-ulama sangat menghormati profession dan autoriti doktor. Tuan-tuan, kita kena hormat. Baik itu kami yang duduk jabatan mufti pun, kalau mesyuarat jawatankuasa perundingan hukum syarak, sama ada di peringkat negeri ataupun dengan pihak JAKIM, antara yang kita undang dalam jawatankuasa itu adalah pakar perubatan. Sebab ada benda tertentu, ilmu kita sampai situ aja, memerlukan kepada sekelompok pakar yang lain. Kalau dalam bidang-bidang yang melibatkan kesihatan, pakarnya adalah doktor kesihatan. Jadi mereka akan terangkan. Lepas itu Imam Syafi'i, dia sangat hormat kepada profession kedoktoran. Dan dia akan menyelaraskan semua hasil kajian perubatan dalam rangkuman fatwa-fatwa dia. Itu sebab Imam Syafi'i, dia pernah menjelaskan betapa pentingnya ilmu kedoktoran sehingga dia mengata, la a'lamu ilman ba'dal halal wal haram anbalu minat tibbi. Saya tidak tahu apa ilmu selepas halal dan haram yang lebih tinggi kedudukannya melainkan ilmu kedoktoran. Ini dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Ilmu kedoktoran tinggi, kata lepas halal haram adalah ilmu perubatan. Dan kata Imam Syafi'i, dalam banyak-banyak ilmu duniawi, ilmu yang paling mustahak sekali adalah ilmu kedoktoran. Ilmu duniawi ni banyaklah, engineer, arkitek, yang profesional lah, ada TPR, town planner, ada teknologis TS. Yang paling tinggi sekali katanya DR, doktor perubatan, bukan doktor pasapah. Doktor pasapah tak boleh berubat, tuan-tuan. Orang sakit dia berpasapah je. Cik doktor, ya saya doktor. Ni orang nak mati ni. Semua manusia mati. Dia pasapah lah, orang tu nak mati lah. Sebab dia doktor PhD, dia bukan doktor ubat. Doktor pasapah, dia berpasapah je lah. Baik itu kata Imam Syafi'i, innamal ilmu ilmani. Ilmu ni kata dia ada dua je. Ilmu din, ilmu dunia. Ilmu agama, ilmu duniawi. Fal ilmu allazi lid-din huwa al-fiqh. Ilmu agama yang tertinggi adalah fiqh. Iaitu fiqh yang tertinggi akidah lah. Wal ilmu allazi lid-dunya huwa at-tib. Dan ilmu dunia yang paling tinggi sekali adalah ilmu kedoktoran. Sehingga Imam Syafi'i pernah membuat ungkapan, la taskunanna baladan la yakunu fihi alimun yuftika ani dinika wala tabibun yambiuka an amri badanika. Engkau kalau nak beli rumah, kata Imam Syafi'i, atau nak berhijrah ke sesebuah kampung atau negeri, engkau kena cari negeri yang mana di dalam tu mesti ada dua golongan. Ataupun satu kawasan perumahan, kau beli rumah yang dalam kawasan neighborhood tu ada dua profession. Pertama orang alim, ustaz, lagi bagus mufti. Yang kedua doktor. Apa sebab? Ustaz atau mufti dia boleh mencerahkan kepada masalah agama. Kalau kau ada keliru, batal tak batal, sah tak sah, ada pahala ke tak ada pahala, dia boleh clearkan. Dan doktor pula boleh memberitahu, yumbiuka an amri badanika. Dia boleh menceritakan keadaan kesihatan badan kau. Ini dalam Adabus Syafi'i wa manaqibuhu. Memang kalau kita duduk perumahan ni, dalam kejiranan kita ada doktor, ada ustaz. Settle masalah. Apa sebab? Jiran doktor, insya-Allah sehat kita mudah-mudahan. Katalah kita pergi office, bibik telefon, "Pak, anaknya telan duit siling, Pak." Duit 50 sen dia pergi telannya. Dah kita kelang kabut daripada bandar nak kejar balik ke sini jauh. Jiran doktor, lupa telefon. Tolong sikit, anak aku tercekik siling lah. Jiran doktor dia pergi, dia ada cara dia lah. Pop, terkeluar siling. Tak kira lah doktor ke, bomo patah ke. Itu semua bagus semua tu. Tuan-tuan kena cari perumahan yang ada orang begitu. Saya ada satu orang kenalan, dia dapat anugerah Ibu Misali negeri Johor. Dia anak dia berapa orang? 5 orang, 6 orang.
6 anak dia doktor. Dah lah 6 anak dia doktor. Kahwin pula semua dengan doktor. Jadi rumah dia bila time raya ada 12 doktor. Saya kata lambat makcik mati. Itulah 12 doktor. Kita anak ada 2 orang doktor pun panjanglah umur. Macam ubat dia suruh kita makan. Ni 12 doktor. Tapi bukan doktor PhD lah. Doktor ubat tu. PhD kan dia berpasapah kerjanya. Hatta Nabi SAW si respect ilmu doktor. Sebab itu saudara-saudara yang minat dengan teori-teori moden ni, jangan tak hormat doktor itu. Hormat doktor, ilmu dia kita hormat. Nabi sendiri hormat doktor. Pernah Nabi dulu ada satu orang sahabat nama Sa'ad datang mengadu. Ya Rasulullah, aku punya dada sakit ya Rasulullah. Maridtu maradan atani Rasulullah ya'uduni fa wada'a yadahu baina sadbayya hatta wajadtu bardaha ala fuadi. Kata Sa'ad, aku selalu sakit dada belah kiri. Tarik nafas sakit, pusing sakit. Rasa tak selesa. Datang jumpa Nabi. Kemudian fa wada'a yadahu baina sadbayya. Nabi letak tangan dia dekat dada aku. Nabi scan agaknya lah. Bila letak sampai katanya wajadtu bardaha ala fuadi. Aku rasa sejuk kat dada aku, tangan Nabi ni. Apa jawab Nabi? Lepas Nabi dah scan agaknya, faqala innaka rajulun maf'udun. Sa'ad, kau ni ada masalah jantung ni. Ni bukan masalah biasa ni. Kau ada masalah jantung. Begini, i'til Haris bin Kaladah akha Saqifin fa innahu rajulun yatatabbabu. Begini, ente pergi satu kampung Bani Saqif, jumpa dengan satu orang namanya Al-Haris bin Kaladah. Dia ni doktor. Dia pernah belajar sampai ke Parsi apa semua. Al-Haris bin Kaladah ni, dia belajar perubatan sampai ke Yaman, sampai ke Jaidah Sabur dekat dengan Parsi. Nabi kenal dia. Nabi kata, Sa'ad, ente ni sakit jantung. Aku bukan tak boleh buat, tapi ni kena ada proper medicine. Kau pergi jumpa dengan Al-Haris bin Kaladah sebab dia tahu buat ubat. Ini hadis dalam Sunan Abi Daud. Apa Nabi tak boleh jampi ke? Buang je. Kita ramai yang boleh operate batin lagi. Sup. Contohnya. Kita pula heran. Nabi pun recommend pergi berubat dekat dengan doktor. Ada orang kita boleh buat sup. Ada yang pakai pensel 2B pun ada. Letak ke ibu jari kaki kita. Okey, dah baiklah. Okey, dah yang tersumbat jantung tu dah clear, dah jalan. Pakai pensel je. Ilmu tu mungkin betul, tapi kalau bandingkan dengan Nabi, Nabi pun suruh jumpa doktor. Ente jumpa doktor lah. Itu yang pertama. Jangan kita redha ni sampai peringkat tak nak berubat. Yang kedua, ada orang bila nak jadi redha sampai peringkat dia tak nak berusaha sebab anggap ni semua takdir Allah Ta'ala. Tak nak berusaha, tak nak pergi kerja, tak nak berusaha naik pangkat, tak nak semua. Bila tanya, redha je lah apa yang ada. Kita jangan jadi manusia yang fatalism, berteologi Jabariyah, serba pasrah pada takdir semata-mata. Hidup kita ahli sunnah wal jamaah mesti berdoa dan berikhtiar. Kita ada doa, ada ikhtiar, ada redha. Sebab itu salah satu anjuran syariat Islam, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta padaku, kata Allah Ta'ala. Nescaya aku perkenankan doa kamu. Surah Al-Mu'min ayat yang ke-60. Ada satu riwayat daripada Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim. Riwayat ini dapat daripada Ja'far bin Amr bin Umayyah. Dia dapat daripada ayah. Ada satu cerita. Ada seorang sahabat datang jumpa Nabi. Dia mengata, ursilu naqati wa atawakkal. Dia kata, ya Rasulullah, ana ada unta 1 ekor. Ana parking itu unta luar masjid. Kemudian ana tawakal pada Allah. Boleh ke tak boleh itu macam, ya Rasul? Apa jawab Nabi? Irqilha wa tawakkal. Ikat dulu, baru kau serah pada Tuhan. Mana kau dah ikat, dah usaha, buat yang terbaik, tiba-tiba hilang. Redha.
Ini kau ikat pun tidak, tak usaha. Maka bagaimana nak dapat makam redha? Kau akan menyesal perbuatan kau kerana tak ikat dan macam-macam lagi. Tapi bila we do the best, let God do the rest. Ini makam tawakal dan redha. Sebab itu jangan pasrah tak tentu arah. Sebab itulah ada sebuah kisah menarik Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia nak masuk ke Syam. Masa tu dia dapat tahu Syam ni belah-belah Palestin, Jordan, Syria. Dapat tahu negeri itu ada wabak, ada pandemik. Jadi bila pembantu dia beritahu, tuan, sini dah ada wabak ni, taun, begitu teruk sekali boleh berjangkit. Dia pun patah balik. Dia beritahu entourage dia, kita patah balik ke Madinah. Bila dia U-turn balik, Abu Ubaidah Al-Jarrah kejar dia. Abu Ubaidah marah dia. Afiraran min qadarillah. Abu Ubaidah Al-Jarrah tanya kepada Umar, tuan, kenapa tuan U-turn balik? Tuan ni takut ke dengan ketentuan Allah? Allah dah tentukan takdir ada pandemik, ada wabak. Kenapa nak lari? Hadap sajalah. Apa masalah? Tawakal pada Allah, kita masuk saja. Apa jawab Umar Al-Khattab? Lau ghairuka qalaha ya Abu Ubaidah. Aku harap yang bercakap begitu bukan kau, wahai Abu Ubaidah. Not your level. Soalan itu soalan budak sekolah punya soalan, kata Umar Al-Khattab. Bukan level kau. Ya, na'am. Nafiru minan qadarillah ila qadarillah. Kita sekarang lari daripada takdir Allah yang menentukan wabak kepada takdir Allah yang tidak menentukan wabak. Ini pun takdir juga. Aku berharap bukan kau lah yang tanya soalan bodoh macam tu. Umar marah kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sebab itu tak boleh berserah bodoh begitu. Ada orang jenis hidupnya serah, pasrah, redha, tak tentu arah. Tuan, kenapa tak semayang? Saya ni jenis serah pada Tuhan lah. Kalau semayang, semayang. Tak semayang, tak semayang. Saya hidup redha je lah apa Tuhan dah takdirkan. Tuan, kenapa tak pergi haji, tak pergi umrah lagi? Saya redha je lah. Banyak ini je lah. Allah tak tentukan lagi. Ini kalau zaman Imam Ahmad bin Hanbal memang kena penampar lah jawabnya. Imam Ahmad, dia pernah berhadapan golongan sebegini. Dia, bila orang tanya, kenapa kau tak semayang? Allah takdir saya tak semayang. Saya nak buat apa? Tuan boleh tukar ke takdir saya? Tiba-tiba Imam Ahmad lempang. Lempang. Kenapa tuan tiba-tiba lempang saya? Mana saya tahu takdir Allah. Ya tak ya juga. Baru dia tahu. Banyak takdir lempang aja. Yang ketiga, ada pula orang yang menganggap redha itu termasuklah bila melihat maksiat, kerosakan ataupun dosa-dosa berleluasa, kita redha. Tak boleh begitu, tuan-tuan. Orang Islam, dia tidak boleh pasrah melihat perbuatan pelaku maksiat. Kerana amar ma'ruf nahi mungkar adalah perintah agama. Benda mungkar kita kena tegur. Terutama untuk orang yang ada ilmu. Kalau orang ada ilmu, lagilah dia kena menyatakan apa yang sepatutnya dikatakan. Kalau orang berilmu diam, maka dia diistilahkan sebagai setan bisu. Kata Abu Ali Ad-Daqqaq, al-mutakallimu bil batil syaitanu natiq, wasakitu anil haqqi syaitanu akhras. Orang yang bercakap perkara batil adalah setan yang sedang bertutur. Sedangkan orang alim yang diam dari kebenaran adalah setan yang bisu. Tak boleh, kena ditegur. Kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Baina Mihnad Din wal Mihnad Dunya, iza sakatal alim taqiyah wal jahilu yajhal famata yazharul haqq. Kalau orang alim terus diam kerana nak play safe, dia panggil taqiyah ni, nak main selamat, nak jaga kedudukan, nak jaga hati dan sebagainya lagi, dan orang jahil dibiarkan terus menerus jahil, famata yazharul haqq, maka kebenaran tidak akan tertegak sampai bila-bila. Maka jangan redha begitu. Contoh, ada benda yang tak elok berlaku, kita ada ilmu mesti mau tegur. Cuma cara tegur itu saja kena ada peraturan lah. Tak boleh marah-marah. Dia dakwah ni dengan kebenaran dan sabar. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Amar ma'ruf nahi mungkar mesti ada sabar. Sabar itu subur. Gak sabar masuk kubur. Sabar. Contoh, imam semayang, kejap lagi semayang isyak. Imam salah, sepatutnya rukuk, tiba dia terus sujud. Kita di belakang, ada ilmu. Kita dalam hati,
ini imam sudah salah. Sepatutnya dia serukuk dulu. Orang yang boleh sujud terus kalau baca surah Sajadah. Ini izaja, dia takkan nak terus sujud. Jadi kita mesti mau tegur. Macam mana menegur? Kan ada adab di situ. Tuan-tuan boleh sepak punggung dia? Tak boleh. Oi, menyungku tu imam. Walaupun kita niat jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, tak boleh samsing kurang ajar begitu. Ada undang-undang, ada rules of the game-nya. Macam mana peraturannya? Subhanallah. Pakai tasbih. Jangan pakai takbir, itu ceramah. Takbir, Allahu Akbar. Terperanjat tu imam tengah sujud. Ni ceramah ke semayang pula ni? Tak boleh nunjuk semangat, tak boleh. Dia romantik je. Subhanallah. Berapa kali? 3 kali. Subhanallah. Imam buat bodoh lagi. Subhanallah. Dia buat legil lagi. Barulah kita mufarakah. Mufarakah pun bukannya batalkan semayang. Teruskan di tapak kita. Cuma niat semayang seorang. Indah syariat Islam ni. Artinya hendaklah ditegur. Jangan jadi makmum yang totok. Yang buta taat membuta tuli. Imam tu semayang. Allahu Akbar. Rukuk. Boom, keluar angin. Batal semayang. Kita kerana taksub dengan imam, demi setiaku pada imam, aku akan keluar angin lebih kuat lagi daripada itu. Bom 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 bom. 16 saat dia keluar angin. Tak boleh gitu. Mana yang salah kita tegur. Sebab ada imam bila tegur tak nak mengaku ada. Imam rukuk, boom, keluar angin. 5 orang AJK yang semayang belakang semua jadi saksi. Batal dah semayang tu imam ni. Masing-masing subhanallah, dia buat bodoh semayang terus kan. Akhirnya orang mufarakah. Habis semayang orang tanya, imam minta maaf, kami 5 orang jadi saksi, imam tadi rukuk keluar angin, bau ada, bunyi ada. Syarat fiqh itu je. Syarat fiqh nak tahu batal tak batal, ada bau, ada angin, ada bunyi. Macam tuan-tuan tengah dengar ceramah ni, tiba-tiba aku tadi ada batal, ada bunyi. Tak ada. Ada bau? Tak ada. Semayang je lah isyak. Apa nak pening-pening sangat? Dia syarat je 2 je. Yang imam tadi memang 2-2 dia langgar dah. Bau ada, bunyi pun ada. Jadi kami tegur tu imam. Kenapa imam tak mufarakah keluar? Sebab itu JKR buat masjid ada pintu depan. Bukan untuk bilik azan tu. Bilik kalau imam buang angin, dia boleh keluar. Apa jawapan imam? Awak saya buat kentut sikit pun kira. Jasa saya banyak, awak tak kira. Saya yang buat masjid ni awak main-main. Cuba kenang sikit budi saya. Keluar angin banyak mana sangat. Yang itu nak berkira siang malam. Ni yang saya bawa masjid cantik. Jumpa dengan menteri macam-macam ni. Awak tak nak. Dia ngungkit jasa dia pula dah. Orang nak cerita pasal pekah. Buat akhirnya, sebenarnya ceramah ni banyak nak cerita. Tapi sebab kita ada acara yang lain. Buat akhirnya, nak menjadi orang yang redha ini bukanlah senang. Yang penting kita berlapang dada, sabar, insya-Allah akan dapat redha. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Nabi sebut orang beriman ni kalau dapat sampai satu peringkat, kalau dia dapat satu benda yang menggembirakan, dia bersyukur. Dan kalau dia dapat satu benda yang dia tak suka, dia bersabar. Kerana sabar dan syukur 2 sayap. Dia mesti balance. Baru penerbangan tu boleh lurus saja. Marilah kita duduk bersama, berlapang dada. Duduk berkawan, bertenggang rasa. Tak guna kita marah, dendam dan sebagainya. Orang pendendam hatinya hitam. Orang cemburu hati berbulu. Orang pendendam imannya padam. Orang berdengki hatinya berdaki. InsyaAllah kalau tak ada dendam, tidak ada nak marah-marah, hidup kita ni mudah untuk jadi redha sebenarnya. Contoh kita lawan bola, kalah. Lawan bola, kalah. Orang jenis redha dia okey je. Tapi orang jenis tak redha, dia macam-macam lah. Dia mengungkit kemenangan orang tu kerana ini. Kalah-kalah lah. Kalah adalah kalah. Sebab itu orang tu ajak, kalah, ngalah, mengalih. Bila dah kalah, mengalah. Mengalah maknanya nuju Gusti Allah. Ngalah. Dalam bahasa Jawa, ngah tu makna menuju. Artinya kalau dah kalah, kalahlah. Tengok macam mana kita lihat ar-ridha bi qada'illah. Cerita dalam Quran tentang bagaimana iblis. Iblis masa mula-mula dia ni dihormati,
Dia ketua di surga tu, ramai malaikat apa respect dia. Tiba-tiba Allah menciptakan pemimpin baru, namanya Adam. Bila cipta pemimpin baru, Iblis tak boleh terima keputusan Allah ini. Apa sebab? Kerana Iblis, masalah dia adalah dia merasa dia lebih mulia daripada Adam. Itu masalah. Dia tak boleh terima. Dan ini kesilapan Iblis. Dia tak boleh terima takdir Allah. Dia bukan sahaja tidak mau sujud kepada Adam seperti yang diperintahkan, bahkan dia berusaha pula nak mengeluarkan Adam daripada surga. Macam-macam langkah dia buat nak mengeluarkan Adam daripada surga. Langkah Seratonnya, Merlinnya, Hiltonnya, macam-macam. Macam-macam. Dia nak pastikan Adam keluar daripada surga. First dulu dia memang tak respect. Yang kedua, dia akan nak jatuhkan kod mana-mana pun. Dan usaha tangga kejayaan, ternyata usaha dia berhasil. Dengan kelicikan dia, Adam dan Hawa berjaya dipujuk kerana makan buah khuldi, satu yang dilarang oleh Tuhan ketika itu. Sebagai hukumannya, Adam, Hawa, Iblis, tiga-tiga dikeluarkan daripada surga. Bila dikeluarkan daripada surga, kita boleh lihat dua watak berbeza antara redha dengan tidak. Bila Iblis dikeluarkan daripada surga, Iblis tak berhenti-henti menyalahkan siapa? Adam dan Hawa. Ini semua Adam punya pasal. Kalau dia tak diciptakan, aku duduk surga, engkau tahu. Dahlah aku kena laknat sampai kiamat. Kau jaga anak-anak Adam, aku akan goda engkau. Itu kan dendam setan pada kita. Dia memang dia tak puas hati betul dengan Adam. Dia tak ada redha. Tapi apa berlaku kepada Nabi Adam? Nabi Adam bila dikeluarkan daripada surga, apa doa yang terkenal? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sebenarnya kamilah yang zalim kepada diri kami. Engkau dah pesan jangan makan, kami degil, kami lupa ya Allah. Kami yang zalim. Maafkan kami ya Allah. Kasih sayanglah pada kami. Kerana kalau tidak, kami akan jadi orang yang rugi. Surah Al-A'raf ayat 23. Tuan-tuan, kita nak milih yang mana? Nak jadi macam Iblis atau nak jadi macam Nabi Adam? Setiap benda berlaku, semuanya adalah kerana kadang-kadang salah kita. Bukan salah orang lain. Redha sajalah. Engkau keluar selipar hilang. Siapa suruh pakai selipar mahal pergi masjid? Pakai selipar Jepun, kerat depan tu, bawa orang tak curi. Saya dulu masa duduk masjid negeri, sembahyang Zuhur. Habis sembahyang, satu orang jemaah minta nak tengok CCTV. Semangat betul, kata ada kereta pecah ke encik? Tak, saya nak tengok selipar saya siapa ambil. Jaga pun malas nak melayan. Kalau nak layan semua tak terlayan, dia kita selipar hilang ni. Hanya telefon pejabat. Pejabat kata bagi masuk lah, apa halnya. Tengok orang pakai kerja office. Kasut ke selipar encik? Selipar. Kenapa semangat kan? Rupanya selipar dia yang hilang tu jenis Hermes. Bukan Hermes yang kita mohon cuti di komputer tu, bukan. Itu lain. Saya nak mengeja pun saya tak pandai ke. Selipar tu sebelah 1,500. Sebelah, bukan sepasang. Dia letak di luar, habis sapu dia kutu. Dia kalau selipar hilang, report polis tak layan. Benda bawah 200,500 menghabiskan printer ke. Nak print report tu, polis tak daya nak layan. Tapi 1,000 lebih sebelah. Mana sepasang ke 3,000. Ada kami pesan pada bang, kalau selipar mahal ni bawa masuk je lah bang. Lepas tu kalau di Mekah tu ada beg untuk bawa kasut. Macam tuan-tuan, dah tahu mahal, bawa beli apa pergi masjid, bawa masuk masjid lah, bungkus elok. Kalau tak ada plastik, ikat leher tu semayang. Jadi barulah selamat. Ini engkau bawa mahal, orang curi, lepas tu redha. Engkau punya kesilapan. Mana begitulah. Ambil perangai Nabi Adam tadi. Apa juga ya Allah, ana punya salah lah. Tapi kalau Iblis tak, ini semua kau punya pasal. Kalau tak aku ada semua orang punya pasal. Sekadar itu sajalah tuan-tuan sembang-sembang malam ni. Moga-moga apa yang kita ceritakan ini boleh memberi manfaat kita kepada kita bersama. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan pada malam ini. Dan mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita sama-sama menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini sama-sama diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa li syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.